Beliau. Boleh? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah Ta'ala, dengan kurnia Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, dapat kita memenuhi antaranya majlis ilmu untuk menambah ilmu pengetahuan kita yang antaranya diwajibkan kepada kita. Selain itu, perkara-perkara yang perlu kita tahu. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ni saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan juga senang. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana tajuk yang diberi kepada saya, bagaimana Rasulullah SAW menghargai kaum wanita. Oh, menarik tajuk ni tobat. Tobat menarik tajuk petang ni. Nah, ni antaranya. Sebagaimana kita maklum, sebab tu saya mulakan ayat suratul Ahzab ayat 21 tadi. Sebab tak lain tak bukan suri tauladang yang terbaik, ikutan yang terbaik hanyalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi siapa yang mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik akhirat kelak. Sebagaimana kita maklum, Rasulullah SAW memang tiada ada tolak bandingnya. Tidak ada manusia yang lain dapat menandingi baginda Rasulullah SAW dalam pelbagai sudut. Apa-apa sudut pun memang boleh dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga menguruskan perkara-perkara yang besar, Nabi Muhammad dapat menguruskannya. Hingga juga perkara-perkara yang kecil,
hatta apa-apa perkara pun, dan juga berhubung kait dengan orang-orang puang ni. Oh, kita suka-suka orang puang. Orang Terengganu kan, orang sebut orang puang, baru tahu. Ni antaranya. Walaupun sebut biasanya kalau sebut sikit wanita, ni antaranya. Memang sebagaimana kita maklum, Rasulullah SAW sangat menghargai golongan wanita ini. Walaupun kalau kita menelusuri sejarah dunia dahulu, apa pandangan-pandangan ataupun golongan-golongan dahulu, bangsa-bangsa dahulu kepada golongan wanita ini, sama ada Yunani, sama ada Rom, sama ada Parsi, sama ada Cina, sama ada India. Kalau kita tengok zaman-zaman dahulu, mereka sangat mendiskriminasikan golongan wanita. Secara umumnya memang mereka ni golongan yang mendiskriminasikan golongan wanita. Bila saya tengok tentang sejarah dahulu, tentang apa pandangan mereka pada golongan wanita ini ataupun orang puang ni, mereka memandang negatif. Begitu juga bangsa Arab sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul, memang golongan wanita ini dipandang hina pada mereka pada masa itu. Itu zaman dulu. Zaman learning pun lagi dahsyat, lagi teruk. Mereka memberi kebebasan kepada orang puang sangat-sangat. Boleh juga. Sedangkan dalam Islam dia ada batasannya, ada syariatnya yang perlu kita kawal, yang perlu kita jaga. Yang utama sekali untuk menghormati golongan wanita ini, untuk memuliakan golongan wanita ini, antaranya situasinya. Begitu agama-agama lain. Saya suka ambil kata-kata Karen Armstrong nama dia, penulis, dan juga dia ni dikatakan yang mengkomentator dalam bab agama, perbandingan agama ni, sama ada agama Kristian, sama ada agama Islam, sama ada agama Judaism. Dia yang antaranya lah. Dia ni di usia dia lebih kurang 80 tahun. 80 tahun, Karen Armstrong. Bukan yang naik atas bulang tu, bukan tu. Karen Armstrong ni orang puang. Cari lah, sendiri lah. Saya nak cerita panjang-panjang lagi, dah cerita pun dah. Okey, saya ambil kata-kata dia yang beliau sebut dalam MSNBC News Online bertarikh 29 Oktober 2021. Ini saya ambil dalam buku Tips-Tips Cemerlang dalam Al-Quran. Dia kata, tidak ada satu pun agama utama di dunia yang benar-benar memuliakan wanita, termasuk agama Kristian. Agama-agama ini adalah agama yang didominasi oleh kaum lelaki. Sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu serius memberikan kebebasan kepada kaum wanita. Tidak terdapat dalam Al-Quran arahan supaya wanita-wanita dipinggirkan. Memang tak ada ayat Quran meminggirkan wanita. Sehingga satu surah, nama surah An-Nisa lagi, surah wanita. Tak ada surah Ar-Rijal, cuba cari ya, tak ada. Ada nama lelaki, nama puang ada. Surah Luqman nama lelaki, surah Maryam nama puang, contohnya. Ni antaranya. Tapi surah An-Nisa memang pengkhususan hanya untuk orang puang saja. Memang kalau kita tengok dalam pentafsiran ayat-ayat yang berada dalam surah An-Nisa ini, memang banyak berhubung kait dengan orang puang, dengan wanita. Ini antaranya. Malah wanita-wanita Islam pada peringkat awal Islam berperang di samping lelaki. Isteri-isteri Nabi SAW pula berperanan dalam bidang politik. Ini siapa kata? Orang Kristian yang asalnya beragama Kristian, Karen Armstrong. Dia memuji Nabi Muhammad SAW. Ini antaranya. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini antaranya. Begitu juga sebagaimana saya maklum tadi, bangsa-bangsa Arab, orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul, mereka juga pandang hina kepada orang puang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 57 hingga 59. Yang Allah Taala berfirman, ayat surah An-Nahl ayat 57 hingga 59, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun.
Maksudnya, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, iaitu anak-anak lelaki. Memang anak lelaki ni memang suka dulu kan. Orang dulu kan. Nah, ni antaranya. Dan ni dah kira dah lelaki perempuan sama je. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah lah. Tapi jangan siapa-siapa bebas sangat. Boleh kau? Boleh kan? Bebas-bebas sangat boleh sama sekali. Ada batas-batas syariat dia. Dan apabila seseorang daripada mereka diberi khabar tentang kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya daripada orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Adakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Ini orang-orang Arab. Masa sebahagian dulu, sebelum zaman Nabi SAW, mereka ni kubur anak hidup-hidup. Hidup-hidup. Allah. Nangis-nangis kerana pun, ni hati kering tu. Allah hebat, insya-Allah, subhanallah. Dahsyat pada zaman dahulu. Dan ni dahsyat kok. Bukan anak buang aja, anak lelaki buang gitu je. Sebahagian macam tak ada peri ke manusia sebahagian kita zaman ni. Ada kadang-kadang tengok sebahagian kita zaman ni, sebahagian lah, bukan semua. Peri ke manusia tu semakin tadak, semakin berkurangan, semakin menipis. Ini yang membimbangkan kita sebenarnya. Ya, kita hidup zaman sekarang ni sangat membimbangkan antaranya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, antaranya saya tengok kisah, saya ambil dalam satu kitab yang dikarang, saya lupa pengarang dia, tapi kitab sebut bernama Tarbiyatul Aulad, bukan Tarbiyatul Aulad, Allimu auladakum mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum mahabbata Rasulullah sallam, ajarkan anak-anak kamu rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ni ada dah putus sebenarnya dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dah. Ajarkan anak-anak kamu sayang, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata dalam kitab buku dia tersebut yang dah diterjemahkan tu, kisah Ummu Aiman. Ummu Aiman bila sahaja Khadijah binti Khailid melahirkan anak anak lelaki perempuan sulung Nabi. Bukan anak sulung, anak perempuan sulung. Sebab tu ada khilaf, anak sulung Nabi ada khilaf. Kata kadang-kadang ada kata Zainab, kadang-kadang ada kata Abdullah. Ni antaranya. Tapi nak sebut anak sulung perempuan Nabi SAW, iaitu Zainab binti Rasulullah SAW. Ketika dia dilahirkan, Ummu Aiman ini kita tahu dia hamba pada Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan dia serba salah nak kabur ke Nabi bila saja Khadijah kata, beritahu kepada tuan kamu Muhammad, aku telah melahirkan seorang anak puang. Aku lahirkan dah seorang anak puang. Dia serba salah nak kabur pada Nabi ni. Sebab bangsa Arab pada masa tu bila lahir anak puang, sebagaimana yang kita baca suratul Nahli adik ayat 57 hingga 59, mereka pandang hina, merah padang muka mereka, hitam legang, tak bukti membak pula lahir anak puang ada. Ni antaranya. Tapi nak anak puang juga. Betul tak? Betul nak anak orang lelaki tak boleh beranak? Pernah jumpa lelaki beranak? Cuba buktikan. Ada. Dalam masyarakat dunia tak ada orang lelaki beranak. Tak ada asung. Ni antara. Kecuali lah orang lelaki tu memang dia transgender, memang asalnya memang puang kok. Wan-wan pun. Ni antara. Memang Allah Ta'ala fitrahkan. Lelaki ada urusan dia, orang puang ada urusan dia. Ada dah perbezaan situ. Atau pelik kadang-kadang. Atau kita muhasabah kena baiki antaranya ni ya. Macam tu sekali. Walau bagaimanapun, bila sahaja Ummu Aiman, walaupun berat mulut dia nak khabar pada Nabi SAW pada masa tu tentang kelahiran anak perempuan yang sulung, iaitu Zainab binti Rasulullah, bila dia khabar secara berat, dia bimbang. Takut dia kena marah ke, takut bimbang kok. Ni. Lalu Nabi muka ceria. Nabi muka ceria. Terkejut Ummu Aiman. Aku tak pernah jumpa orang macam ni, kata. Macam Nabi Muhammad SAW. Sebab orang lain biasanya kalau khabar yang lahir anak puang, dia rasa mulut dia nak senyum, tak apa nak senyum. Muka nak senyum, tak apa nak senyum. Pada zaman tu. Tak apa nak senyum. Tapi Nabi dengan cerianya, dengan sukaannya, kita orang kata sukaannya, dengan lahirnya anak perempuan yang sulung ini, dikatakan
Terus pergi kepada Khadijah binti Khuwailid, dia gendong, dia cium anak tersebut. Masya Allah, subhanallah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambut bayi dia macam mana? Keadaan kegembiraan macam tu sekali. Walaupun pada masa tu bangsa Arab, kalau orang puang ni dipandang tak berapa mulia sangat, dipandang hina pada masa tu. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni keadaan. Bahkan Islam menggalakkan agar mengambil berat tentang anak perempuan, perbelanjaan untuk mereka dan memberikan mereka didikan yang sempurna. Kena ada juga. Ni antaranya. Sebab perbelanjaan kena ada semua sekali. Sebagaimana kita maklum, kan Aisyah radhiyallahu anha pernah ceritakan, ada seorang perempuan yang miskin datang ke rumah dia bersama dua orang anak puang. Gigi minta apa? Sedekah. Kita sedekah. Kita tahu rumah Nabi, rumah isteri-isteri Nabi, apa yang ada. Kadang-kadang sebulan tak masuk pun ada, tak berasa. Aisyah cari pun cari, memang tak ada nak cari gandum untuk beri roti, tak ada. Dah kali ada 3 roti wah kurma je. Wah kurma je. Kita learning kalau sebut wah kurma je bagi. Berat. Tu kadang-kadang kita ni, wah kurma je bagi. Allah. Ni antaranya. Mereka tak, alhamdulillah tetap bagi. Ni bila bagi, bila keadaan macam tu diberi mak dia anak puang dia seorang. Mak dia nak makan, kawan ni nak makan. Lapor, budak-budak kan. Budak-budak ni kalau kita tu dia tahan. Ada budak dalam lapor, main gelepor lah. Nak makan ayam goreng macam-macam lah. Allah, memang gelepor. Memang budak-budak pasal gitu kan. Budak dia tahan. Kita boleh sabar kok, boleh mikir. Budak-budak tak boleh mikir je. Ni keadaan dia, situasinya. Lalu mak dia bagi juga. Bila peristiwa ni, lalu Aisyah, bila Nabi Muhammad SAW balik ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Innallaha qad awjaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Maksudnya riwayat Muslim ni, hadis sahih, sesungguhnya Allah akan menyediakan syurga baginya kerana perbuatan tersebut, atau dia akan menyelamatkannya kerana perbuatan tersebut daripada neraka. Allah, bela anak puang ni baik-baik. Syurga tempat dia. Syurga tempat dia. Ni Nabi beri. Nabi tak sebutkan anak lelaki ada. Hadis anak puang ni. Biar mak dia jaga ke, biar mak dia kaya dia jaga ke, jaga molek-molek, syurga tempatnya. Terhindar daripada api neraka. Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ni keadaan dia. Kan ada hadis lain kan, Nabi pernah sebut daripada Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda kan, yang bermaksud siapa-siapa yang memelihara, siapa-siapa yang jaga dua anak puang sehingga mereka membesar dengan sempurna, akan dibangkitkan bersamaku dari hari kiamat kelak. Begini, Nabi tunjuk rapatkan jari dia gini. Jari tengah dengan jari tunjuk gini. Rapat gini. Allah Akbar. Hadis juga riwayat Muslim. Macam tu sekali. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat memuliakan orang puang. Ni antaranya. Tak perlu pun ambil kesempatan orang puang tak. Memuliakan mereka. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar macam tu sekali keadaan dia. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga dikatakan perempuan juga layak untuk menunaikan ibadat agama dan wajib atasnya. Perempuan pun wajib kok sembahyang tu dah. Kan? Untuk kalau dia mampu untuk mengerjakan haji, kena pergi juga. Tu dah. Kan? Dan apa-apa sahaja memang dia, kalau dia contohnya ada perniagaan dia sendiri, bisnesnya sendiri. Kalaulah zakat perniagaan ada, dia wajib keluarkan zakat juga. Ni keadaan dia. Ni keadaan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ayat surah Al-Imran ayat 195. Yang bermaksud, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan sebahagian yang lain. Ayat ni turun sebab dia kisahnya isteri Nabi salah seorang yang bernama Ummu Salamah.
Ummu Salamah mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, untungnya orang lelaki ni, apa pula untung? Masa tu boleh perang, jihad fi sabilillah. Sebagaimana kita maklum, jihad fi sabilillah besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat besar. Dan dapat harta benda, orang lelaki dapat 2, orang perempuan dapat se-je. Besarnya, untungnya orang lelaki. Contohnya lah, kita nampak dari segi satu segi, dan satu sudut yang lain kita tak nampak. Walau bagaimanapun ayat ni nak khabarnya, walaupun kita nampak, sebab apa Ummu Salamah bunyi pada Nabi SAW dalam hijrah tu, duk cerita pun tentang orang perempuan hijrah. Sebagaimana kita maklum, ketika Nabi hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, antaranya Ummu Salamah ni nak berhijrah dengan untuk lelaki dia, Abu Salamah. Bila nak hijrah ni dapat maklumat informasi daripada keluarga Ummu Salamah ni, dapat tahu, lalu menghalang. Wahai Abu Salamah, mu nak mana binimu ni? Dia kata, isteri kamu ni nak buat hijrah ke Madinah. Lalu keluarga Ummu Salamah tak benarkan. Tak benarkan. Sehingga anak dia pun jadi perebutan pada masa tu. Lah kali boleh ke Abu Salamah buat lagi ke Madinah. Ummu Salamah kena tahan. Setahun menangis rindu kepada anak, kepada suami dia. Allah Akbar. Kita lah pergi kursus 2-3 hari je pun macam 3 tahun. Macam macam ke tadak sebelah kaki kadang-kadang kita ni. Semua kena urus anak, biasa kadang-kadang kita kadang-kadang. Allah, bukan lama pun 3 hari je pergi kursus pun kadang-kadang. Tapi sebab biasanya ada tu lelaki, walaupun dia menguruskan apa yang perlu, kita yang biasa urus anak ni, tapi bila tu lelaki ada, rasa sebelah kaki ada. Rasa berat sikit je. Ni, kalau ada tu lelaki semangat tu lain. Kita pun gitu lah. Kalau boleh 24 jam depan mata jeng, ada kerja kawan tu. Ni antaranya. Allah Akbar, masya-Allah, subhanallah. Ni situasinya. Bila keadaan macam tu, nak khabarnya, ingat. Nabi nak khabar sini, Nabi berkenan, Allah Taala perkenankan permintaan Ummu Salamah. Sebenarnya, apa yang kamu amalkan, kamu bekerja sama juga macam orang lelaki. Dapat juga pahalanya. Kalau untuk lelaki kamu berperang, kamu di rumah jaga anak, pahala berperang tu dapat juga kepada kamu. Perempuan dapat juga sebenarnya. Khabar dah kan? Dan sebagaimana yang kita maklum lepas, kalau untuk lelaki kita pergi masjid, kita di rumah, contoh ada urus anak, tetap dapat pahala juga. Yang sebagaimana maklum yang tu, antaranya salah satu kisahnya, seorang anak ni yang dikatakan bila ibu dia ni dah berusia ni, umur 60-70 ni, sangat kuat beribadat. Sangat kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Anak dia tanya, wahai ibu, apa ibu ni, orang kata pas tumbah ni, memang buat ibadat sungguh-sungguh. Apa kata si ibu ni? Wahai anakku, dulu masa ayah kamu masih hidup, aku tak mampu buat yang ni. Nak ibadat, menyanyi aku tak mampu dulu. Sebab aku menguruskan kamu dan juga suami aku dulu. Ayah kamu. Aku urus dia ni. Jaga sungguh-sungguh. Sebab orang puang, kena buat yang mulai malam-malam, pun minta kebenaran. Tu lelaki kan? Kedua tak kebenaran banyak. Kalau ikut kaedah tak kebenaran sebenarnya. Ni antaranya. Ni situasinya. Pada tu mai ajak dia sekali lah. Ni tak mau ajak dia siang kawan tu. Allah buat ni nak main agak kadang-kadang. Ni situasi ya. Okey. Tapi bila saja isteri suami dia meninggal dunia, dia buat ibadat. Baca Quran sampai kadang-kadang seminggu boleh ada satu kali sekotang. Kadang-kadang sebulan 3 kali khotang. Malam-malam boleh mulai kalau dia dah uzur. InsyaAllah, subhanallah. Ni antara dia. Maknanya dalam ayat Quran ni nak khabarnya, pahala siapa-siapa buat amal ibadat sungguh-sungguh Allah Taala dapat juga ganjaran ni. Sebagaimana kita maklum juga pada zaman selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan isteri-isteri Nabi kan juga mereka juga kan mereka iktikaf dalam masjid kan. Isteri-isteri Nabi kan iktikaf juga dalam masjid kan. Lepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antara itu kelebihan yang Allah Taala berikan pada isteri Nabi, mereka juga buat ibadat untuk beri contoh kepada orang lain. Maknanya orang puan boleh juga nak iktikaf dengan kebenaran. Kalau ada tu lelaki, kebenaran tu lelaki lah. Kalau ada wali dia, ayah dia, kena minta kebenaran ayah dia lah. Ni antara ada cara dia. Begitu juga kalau ikut asalnya, hukum asalnya, yang wajib ajar kita ni ayah kita, bab hukum agama ni. Yang wajib ajar ayah kita, bab hukum agama. Mau tanya aku dah tahu kok kata. Ni antaranya. Ya, kita belajar sekali ya.
Kita belajar sekali. Nak kabur pun aku dah andai juga, tapi jom lah. Ada sejid ni, surah ni ada buat kuliah bab fardu ain, kita pergi sekali. Kita belajar situ. Ni antara ni. Walaupun hukum asalnya ayah, tapi ayah kata tak mampu nak ajar, dia suruh anak dia ngaji lah. Kalau bila nikah pula atas tok lelaki dia pula, tok lelaki aku pun tak pandai kok, jom sekali lah. Senang kan belajar sekali. Kan comel ni keadaan dia. Masya Allah, subhanallah. Ini antaranya. Juga berapa ayat kurang dalam surah At-Taubah ayat 71. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ada ayat-ayat tu menceritakan tentang antara saya ambil dalam surah At-Taubah ayat 71 lah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ni antaranya. Orang-orang beriman sama ada lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian lain. Maknanya ayat ni apa, lelaki perempuan kena sekali. Buat sekali. Ni antaranya. Ini antaranya. Seterusnya, kehebatan orang puan zaman bila sahaja Nabi Muhammad SAW bawa ajaran syariat Islam ini, perempuan juga diberi hak untuk memiliki harta dan menguruskan sebagaimana yang disukai. Orang puan boleh nak urus harta, tak ada masalah. Pada zaman jahiliah, sebagaimana kita maklum, yang kita dengar Khadijah binti Khuwailid je. Ada dengar lain? Tak dengar kan? Khadijah je hak kita dengar. Sebab biasanya hak lain, sebagaimana kita maklum, memang mereka tak beri peluang yang ni. Allah Ta'ala beri peluang kepada Khadijah untuk menguruskan harta, untuk menjadi businesswoman yang berjaya. Ini Allah anugerahkan pada Khadijah binti Khuwailid. Ni keadaan dia. Yang lain dok biasanya. Secara majoritinya zaman jahiliah pada masa tu memang tak ada peluang. Sedangkan bila sahaja Islam datang, lebih membuka ruang kepada orang puang nak berusaha sendiri, dapat harta sendiri, tak ada masalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 33 32. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Bagi lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bahagian yang daripada apa yang mereka usahakan. Dan juga satu lagi, zaman Nabi Muhammad SAW ada satu kisah. Dikatakan pada zaman dulu, zaman jahiliah, harta pusaka ni orang puan tak dapat. Orang puang kanak-kanak dah dapat zaman jahiliah. Juga permulaan Islam, orang puan tak dapat harta pusaka ni. Ni ada kata satu kisah saya sebab turun ayat 7 dan ayat 11 saja dalam surah An-Nisa. Sebab sebagaimana kita maklum, surah An-Nisa ada cerita bab harta pusaka kan. Ni antaranya. Kisah tersebut antaranya, ada seorang sahabat Nabi yang mati syahid, gugur syahid dalam peperangan Uhud. Saya lupa nama dia. Lalu harta pusaka dia ni, pok darah dia kebah habis. Isteri dia dan anak-anak okcek ni langsung tak dapat. Lalu isteri ni mengadulah, yang balu ni, yang gugur syahidnya suami dia dalam peperangan Uhud, mengadu pada Nabi SAW. Nabi bersabda, insya-Allah Allah Taala akan turunkan menguruskan perkara ni. Tu ayat Quran tentang harta pusaka. Kalau ikut asalnya, orang puan langsung tak dapat. Mana lebih untung, tak dapat langsung, dapat rasa. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang puan dapat sebahagian. Daripada tak dapat langsung kan. Ini saya nak kabarnya, zaman dulu maknanya diskriminasi kepada orang puan yang sangat dahsyat. Peluang untuk dapat harta pusaka pun tak diberi, langsung tak dapat. Sebab itulah Islam memartabatkan orang puan dapat kot sikit. Kita pula bila paksa ni, ketika pula apa dapat paksa ustaz, orang lelaki dapat 2. Faham balik, tanggungjawab orang lelaki sangat besar. Panjang mak, orang lelaki tanggungjawab dia sangat besar. Sangat besar orang lelaki ni, bukan kecil. Kita ni orang puan ni penolong je. Saya orang yang lelaki sini. Antaranya kita ni orang puan ni tanggungjawab kecil sikit berbanding orang lelaki. Orang lelaki sangat besar. Antara saya sebut ni, selain menyara keluarga, mengurus keluarga semua sekali, dia juga bab hukum hakam agama ni ayah yang bertanggungjawab. Kena ajar kalau ikut asal. Ni antaranya. Kalau ikut asal ni. Dan wajib kalau dia tak pandai, cari orang untuk ajar keluarga dia bab hukum hakam agama.
Pak itulah kita mu ayah kita dulu kalau bak ngaji Quran dulu zaman dulu kan. Kalau kita dok ngaji orang lelaki dulu kan biasanya terjun sungai. Ada sungai ada pagi suka hujung. Kadang-kadang dengar anak pergi ngaji dok ngaji. Dia bawa pelepah nyoy. Bawa pelepah nyoy mari macam kena je tak dah kena pun. Dia bawa nyoy pelepah nyoy. Bukan nak kena anak dia pun ikan di atas tanah je. Nampak kawan tu temu lari. Dulu kan, kau kan? Memang dak ngaji jangan harap Kalau dak mayang jangan biluk belakang. Lagi dak bekah jangan harap jaga sungguh dulu. Bukan dak sayang nak, bukannya bahang tu sampai biluk tu dak sayang nak beri pengajaran sebenarnya. Ni situasinya. Masya-Allah, subhanallah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Ni antaranya. Kita balik kepada perbincangan kita. Sebagaimana kita maklum, tanggungjawab orang lelaki sangat besar. Patutlah dia dapat dua bahagian. Bukan sahaja-saja. Puan dapat pun alhamdulillah. Mana kita nak? Tanggungjawab besar ke nak dapat sebahagian? Tak pula waktu. Dapat tapi tanggungjawab kita kurang. Kalau dapat dua, tanggungjawabnya sangat besar. Ni patutlah Islam sangat meraih kawan puan. Kalau kita masa muda-muda dulu, kadang-kadang dalam sebulan 7 hari Allah Taala beri cuti dah. Kelebihan. Lepas tu bila saling pula kurang-kurang 40 hari. Ni antaranya 45 hari kurang-kurang. Ni situasinya. Ini hikmah Allah Taala dan Nabi sallallahu memuliakan orang puan macam tu sekali keadaan dia. Masya-Allah, subhanallah. Ni jangan serugi ada kelebihan dia. Walaupun kenapa ada satu sudut kekurangan tapi tetap ada kelebihan. Ada hikmah sebaliknya Allah Ta'ala buat tu. Sebab Allah Ta'ala cipta kita. Allah Ta'ala cipta lelaki dan perempuan selayaknya apa yang mereka berhak masing-masing dapat. Keperluan masing-masing. Begitu juga dalam Islam. Islam memberikan yang dibawa oleh Nabi SAW ini, memberikan wanita hak penuh untuk memilih tok lelaki. Tok lelaki ke dulu orang dulu biasalah. Orang anak-anak puan dulu dia biasa sambil nak tok nanya. Nak nikah ni boleh tak? Tak mana? Malu nak khabar. Senyap je. Ya, tu setuju tu. Orang dulu kan. Orang dulu lain. Orang dulu, kalau ayah dia cari, beres je. Orang dulu cari, beres je biasa. Dia tak kisah. Dia tahu latar belakang. Memang ayah dia takkan cari tu lelaki yang tak molek. Mesti ayah dia cari orang molek. Tapi memang betul orang dulu. Cari orang betul-betul bagus. Kita dapat pun baru first time kenal masa akan nikah tu je. Masa malam pertama tu kita kenal. Tapi memang kita kenal. Tu lagi kita baik. Kenal. Isteri kita baik. Zaman dulu punya cerita. Dalam zaman ni jangan harap Zuhri lain. Allah. Atau ni orang ramai cari sendiri. Tak apa dah. Zaman berbeza-beza dah. Atas masing-masing lah pula. Dan kita mengharapkan dia cari hak malak-malak Ingin Allah Ta'ala kita mengharapkan cari hak malak-malak. Ini dalam Islam memang diberi pilihan pada kita hak untuk memilih suami. Perempuan ni. Bukan satu patut suruh pada wali tak. Boleh dia diberi hak. Ada hadis kan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan." Qalu ya Rasulullah wa kafa idnuha, qala an taskuta. Maksudnya apa? Tidak dinikahkan seorang janda sehinggalah mendapat persetujuan daripadanya. Minta setuju dulu baru boleh. Dan tidak dikahwinkan seorang anak dara sehingga diminta keizinan daripadanya. Minta izin dulu. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, bagaimana kami nak tahu ni orang perempuan setuju mana? Lalu Nabi bersabda, sebagaimana tahu setuju tu, Nabi bersabda, kalau dia diam setuju tu, sipu-sipu ya tu. Sipu-sipu malu, ya tu, dia kenang lah tu. Sebab orang puan ni biasanya kalau tak suka, dia kabar direct, tu tak? Tak suka kabar direct kan? Memang kabar direct. Dia masang ataupun muka yang masang palitas lain. Takkan mak ayah tak tahu, anak dia guna-guna tu tak? Kalau setuju tu memang dia diam, dia sipu-sipu ya dah tu. Ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keadaannya. Orang puan, maknanya dalam Islam Nabi ajar dia beri peluang. Sebab zaman jahiliyah dikatakan mereka paksa anak yang nikah. Ada sebahagian macam tu sekali. Paksa. Masya-Allah, subhanallah. Kadang-kadang waktu dalam surah An-Nisa ni yang depan-depan tu antaranya kisah tentang anak yatim.
Mereka dipaksa nikah walaupun mereka tak dibenarkan. Ni antara je ni situasi. Sebab itulah dalam Islam melarang perkara tersebut yang berlaku perkara tersebut. Ni antaranya. Dalam Islam antaranya kalau ikutnya dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Taala berfirman wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ayat ni cerita apa? Surah An-Nisa ayat 4, berikanlah mas kahwin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Turun ayat ni, kisah dia zaman dulu sebagaimana saya khabar tadi, apabila nikah anak yatim, dia beri mahar yang selayaknya. Ada sebahagian bila sahaja ada riwayat yang lain pula cerita dalam menafsirkan asbabun nuzulnya, ada wali-wali dia ni, ayah dia ni bila menikahwinkan anak dia dengan mas kahwin, dia ambil semua sekali. Tak boleh. Tak boleh ambil. Dia hak anak dia yang kahwin tu. Mahal tu untuk orang puan. Berapa riyal pun, berapa ribu pun, hak dia. Wajib atas suami kalau dah nak kahwin kawan tu beri. Sebut tunai contohnya. Boleh tak sebut hutang sah? Boleh, tak ada masalah. Tapi wajib tak bayar? Wajib. Dia sebut hutang kan wajib bayar lah. Sebab berhutang pada isteri dia, wajib bayar. Ya, saya ingat cerita Napu dulu. Mula-mula tunai, lepas tu hutang pula. Contohnya dah. Saya ingat cerita Napu lama-lama. Allah, Masya-Allah, subhanallah. Nak kabarnya ni antaranya. Ni kewajipan. Sebab zaman dulu memang tidak ada mas kahwin. Kalau ada mas kahwin pun bukan isteri tu dapat. Puang tu dapat kepada ahli keluarga dia. Mana boleh? Sebab learning pun gitu juga. Tak boleh ahli ke ahli keluarga kalau mas kahwin, tak boleh. Dalam ni ustaz hantaran tu lain. Faham tak? Hantaran lain. Hantaran bukan mas kahwin. Hantaran bukan mas kahwin. Mas kahwin tu yang hak kita wajib untuk puan. Faham boleh? Sebab saya rasa kalau hantaran tu jadi adat jadi. Allah alam dah mana. Sebab setiap negeri berbeza-beza. Bukan sama. Sebab hantaran ni dia berbeza. Mas kahwin memang ada ketetapan dia. Ni antara dia. Saya tengok satu kisah. Lama dah kawan saya cerita. Dia ayah dia doktor, mak dia doktor, anak dia puan doktor juga. Cerita lama. Cerita 10-20 tahun lepas. Cerita lama lah. Lepas tu marilah seorang orang lelaki ni nak nikah dengan anak dia, nak meminang. Tahu mas kahwin berapa? Kalau doktor ni berapa ni? Tahu tak ni berapa puluh ribu? Doktor perubatan berapa ribu? Murah je. Itu atas orang juga. Tapi biasanya tinggi lah. Tahu tak yang beli berapa? 1,000 lah. Murah sangat dah kerana. Sebab mas kahwin yang terbaik adalah murah yang patut padang. Patut padang. Ni orang tahu agama. Bukan dia nak sebab ni doktor ni nak bagi mahal sikit lah. Ada. Mas kahwin. Hantaran tak ada? Hantaran tak ada? Mas kahwin aja. Mahal. Allah RM20 Allah. Atu tak dapat saya betul saya kata. Okey, faham boleh. Dalam Islam patut saya kata beza hantaran dengan mas kahwin tu tak. Comelnya bagi mas kahwin tinggi sikit, bagi patut padang. RM20 nak beli apa? RM20. Yang biar hantaran juga. Yang di situ pula. Ikut negeri ya, ikut negeri. Hantaran situ pula. Ia bahang situ pula kat hantaran. Kita ni beza dengan dulu ni tau. Beza. Ni antaranya. Tapi nak kapornya hak tu lah. Ada hantaran lah. Sibuk-sibuk tu je. Mas kahwin dia.
Ibu Padang nak beli gelang mahal Padang dah. Contohnya lah, Pak murah. Ni antaranya. Ni 22 ya nak beli apa dah. Tahan banyak antara pandangan saya lah bahagian mas kahwin. Tapi setakat kemampuan pada orang betul lelaki tu juga. Bakal suami tu juga. Tak tahu kemampuannya berapa. Itu tak apa lah. Tak ada masalah. Jangan membebankan sudah. Ni antaranya yang paling penting kalau ikut ayat ni, dengan penuh kerendahan hati, mana suka sama suka. Patut padang. Faham boleh situ. Ayat Quran ni surah An-Nisa ayat 44 tu antaranya. Masya-Allah, subhanallah. Allahu akbar situasinya. Satu lagi dalam Islam kalau kita tengok, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berlaku peperangan, Nabi kabodah. Antaranya riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang perempuan didapati terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW. Lalu bagi Rasulullah SAW melarang daripada membunuh perempuan dan kanak-kanak. Perempuan pun dilarang bunuh ketika berlaku peperangan. Ni antara dia. Tidak. Hanya dilakukan hanya pada orang musuh Islam yang perang sekali dengan orang Islam. Kalau kita tengok mana-mana pun peperangan yang dilakukan oleh tentera Islam lah, mana-manalah. Sama ada zaman Nabi Muhammad SAW, sama ada zaman sahabat, sama ada mana-mana zaman pun, memang mereka ni kalau orang puang kanak-kanak, orang tua, mereka tak cara. Biasanya tak cara. Berbanding dengan musuh-musuh Islam. Berbanding dengan musuh-musuh Islam, mereka sangat, semua tak kira, lelaki, puang, anak kecil, dewasa, orang muda, orang tua, semua kena. Sebagaimana kita maklum kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi ketika berlaku perang salib pertama, ketika zaman Umar Khattab, dia dapat menawan Baitul Maqdis kan. Lepas tu berapa puluh tahun kemudian pula, dah lepas 100 tahun ke, saya lupa dah, berlaku perang salib pertama. Ketika berlaku perang salib pertama, apa yang dilakukan oleh musuh Islam pada orang Islam di Baitul Maqdis sangat dahsyat, sangat teruk. Yang saya baca beberapa buku kisah. Apa mengandung di belah perutnya tak lahir. Anak-anak dibunuh tanpa belas kasihan. Oh, dahsyat. Sangat menggurungkan. Sedangkan dalam Islam tidak menggalakkan perkara tersebut. Sangat tidak menggalakkan. Sebab itulah bila dengar saja orang yang tak menyertai peperangan, Nabi larang bunuh. Nabi larang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu macam tu juga melarang perkara-perkara ini berlaku. Sebab dalam Islam, orang puang biasanya bukan ahli peperangan. Majoritinya bukan ahli peperangan. Sebab tu Islam mengira orang golongan lemah bukan musuh. Kecuali lah dia mengancam Islam, tu lain. Kalau lah dia mengancam Islam, tu lain. Hendaklah kena ambil tindakan sewajarnya yang selayaknya kepada mereka yang macam ni. Ni antaranya. Masya Allah, subhanallah. Ini Islam bawa pada kita macam tu sekali. Ni keadaan dia. Islam juga menggalakkan kepada orang lelaki supaya berbuat baik terhadap golongan perempuan ini, wanita ini, dan melayan mereka sebaik-baik mungkin dengan layanan yang sebaik ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Bukan masa nak pakai je barulah nak layan molek. Faham molek siapa faham nak kabarnya dalam Islam layan molek. Perempuan ni kena layan model antaranya. Allahu akbar. Kan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda yang bermaksud, siapa-siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Aku berpesan kepada kamu supaya berbuat baik dan mengambil berat terhadap wanita. Sesungguhnya mereka dijadikan daripada tulang rusuk dan yang paling bengkok iaitu yang di bahagian atasnya. Jika kamu cuba membetulkannya dengan keras, ia akan patah, dan jika kamu membiarkannya, ia akan terus bengkok. Maka terimalah wasiatku kepada kamu supaya berbuat baik dan memberi berat tentang wanita. Nabi SAW melayang isterinya comel. Nabi, antara beberapa kisah Nabi tentang keluarga Nabi SAW, sebagaimana kita maklum, antaranya tentang Fatimah Az-Zahra, gelaran dia. Ketika datang nak ziarah Nabi SAW, Nabi welcome, meraihkan, Nabi diri.
sambung Fatimah Az-Zahra. Nabi bangun. Bayangkan ayah bangun sambung anak. Macam tu sekali. Masya Allah. Mana ada kita tengok ada hadis sahih. Nabi bangun sambung anak dia macam tu sekali. Allah, macam kita lah hari cuti sekolah bila kapal cuti anak cucu nak balik tengok kita biasanya bukan sambung anak, cucu dulu sekali sambung. Betul tak? Cucu dulu sekali sambung. Oh, sukaan. Allah Akbar. Kita dengan cucu ngalah halu. Dengan anak bekeng kita ni. Masa anak kita cek dulu, bekeng anak. Dengan cucu, bila anak kita marah cucu kita, jangan bawa di pondok cek lagi. Dulu kita marah anak kita dah tahu, cek orang tu. Beza tak? Anak kita dalam berumur ni dengan cucu kita lain mulanya. Allah Akbar. Ada toki masa dulu bekeng, masa ayah jadi ayah bekeng dengan cucu, kadang-kadang keling dengan cucu mai cubit je pipi. Ngalah toki kadang-kadang. Allah Akbar. Sayang sayang. Biasalah bekeng tera mana pun dengan cucu ngalah. Biasa gitulah mana-mana pun. Tapi nak khabarnya hadis ni antaranya layan molek. Sebab dikatakan antaranya tulang rusuk antara paling bengkok paling atas. Nak betul kasar jadi dok molek. Betul dok betul akan jadi terus bengkok. Berlalu cara molek. Ni antara layan selagi mungkin. Kadang-kadang sebahagian kita boleh ambil contoh orang barat yang melayani suami isteri macam mana. Tua-tua krepot pun pegang tangan ni. Kita gelemang aku pegang. Allah berkorang buat gini. Betul tak? Masa baru nikah memang pegang tangan lah, dak alung. Ni, na'udzubillah hal masa dak kahwin lagi, tak sipang. Tapi orang nikah tengok pegang tangan rapat orang. Allah Akbar. Ni situasinya. Yang malu korang tengok gitu lah. Allah Akbar. Kalau tak ada masalah, ni antara ni. Pegang ke nak peluk tu tak ada masalah. Menunjukkan kita ni masih ada sifat. Sebab Nabi SAW memang sifat macam tu. Antaranya penuh dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW beriktikaf di masjid. Nabi SAW tengah iktikaf masjid ni, hadis ni, Aisyah radhiyallahu anha cerita, tiba-tiba Nabi SAW Allah kepala ke dalam rumah. Dah warna ke? Jangan fikir gitu. Zaman Nabi, rumah Nabi tu dengan Masjid Nabawi dia letak macam kain je, tapi kain. Itulah kain yang lebih kurang, betul tak? Itulah Nabi SAW boleh akad gitu je. Daripada pilih dia, akad gitu je. Ketika Nabi SAW beriktikaf di tempat rumah dia situ, Nabi iktikaf tepi tu. Nabi panggil Aisyah, Aisyah, mari sikat rambut aku. Allah. Sikat rambut Nabi. Aisyah kata, ketika itu aku uzur. Sebab Aisyah duduk dalam rumah. Mana dia pergi dalam masjid tak? Nabi ulur kepala dalam rumah. Kita jangan sebab kita, masjid kita penuh simen kita. Takkan nak ulur ketika. Belak orang lah, kawan-kawan ni. Jangan. Macam gini yang lebih kurang dulu. Ni antaranya. Allahu Akbar. Tu situasinya. Kadang zaman Nabi SAW macam tu sekali. Maknanya Nabi walaupun dalam keadaan iktikaf masih lagi layan isteri dia. Kan ada hadis Nabi SAW yang lain pula. Macam mana layan suami Nabi SAW penuh. Isteri-isteri Nabi pun penuh balah. Penuh kata-mengata antara satu sama lain. Biasalah orang puan kan dia kata apa kena habung geng-geng Aisyah Hafsah geng dia. Ni geng lain. Ada satu kisah. Sebagaimana kita maklum, salah seorang isteri Nabi adalah orang Yahudi. Siapa nama? Salah seorang isteri Nabi berbangsa Yahudi. Salah. Maryah Qibtiyah mana? Hamba daripada Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maryah Qibtiyah bukan orang Yahudi. Siapa dia? Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Sebagaimana kita maklum, Huyai bin Al-Akhtab ada salah seorang pemimpin Bani Nadir, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Al-Akhtab, musuh Nabi. Apa bukti yang musuh Nabi? Memang kata macam-macam pada Nabi. Antara bukti yang lain, ketika Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah,
Huyai bin Al-Akhtab dengan saudaranya, dia tengok Nabi. Bila tengok Nabi, kemudian mereka balik ke rumah. Dan Huyai bin Al-Akhtab tengok kitab Taurat, cerita tentang Nabi, Rasul macam mana. Bila tengok, wahai, kata saudaranya kepada Huyai, wahai Huyai, apa pandangan kamu pada Muhammad itu? Adakah kriteria, sifat-sifat yang ada dalam kitab Taurat kita sama dengan Muhammad? Kata Huyai, sama. Lalu kata saudara je, jomlah kita ikut Muhammad. Dah memang betul pun dalam kitab Taurat cerita tentang Nabi Muhammad macam mana kenabian Nabi akhir zaman. Apa kata Huyai? Wallahi aku akan memeranginya. Bukan nak ikut, nak perang, nak memusuhi Nabi. Sebagaimana kita maklum dalam surah Al-Baqarah kan, juzuk yang kedua, ayat 23 atas kali, ayat 1 apa saya lupa dah, ayat 140 lebih kurang saya lupa dah. Atas kali yang surat 23 tu atas kali, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mengenalinya, iaitu kenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Dok jumpa Nabi lagi kenal dah Nabi. Dok jumpa Nabi kenal dah Nabi. Bayangkan siapa dia? Ni ahli kitab yang ada kitab Taurat dan Injil. Kan kita pun tahu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam kan, masa tu Abu Talib ada pendapat saya masa tu Nabi usia 9 tahun dah saya dalam kitab sirah kita kan, asalnya Abu Talib nak berdagang ke Syam, Nabi nak ikut, asalnya Abu Talib tak bawa tapi bawa sekali. Dalam perjalanan ke Syam kan jumpa dengan Buhairah. Buhairah tengok satu awan melindungi, memayungi kafilah tersebut. Tengok bila tengok Nabi, Buhairah tanya Abu Talib, wahai Abu Talib, siapa budak ni? Abu Talib kata apa? Ini anak aku. Kata Buhairah, mana mungkin anak ni ada mak ayah? Terkejut Abu Talib. Tak ada orang khabar pun kepada Buhairah tersebut. Lalu kata Abu Talib, benar, ni bukan anak aku tapi aku anggap dia macam anak aku sendiri, dia anak saudara aku. Kata Buhairah, bawa balik. Takut bimbang jumpa orang Yahudi buat apa-apakan pada Muhammad. Bawa balik. Itulah Abu Talib bawa balik tu. Ni antaranya kisah dia. Sampai saya lari dah daripada kisah Hasan tadi. Tak apa nak cerita bab Sofiyah binti Huyai je. Tak lain tadi tu. Tak apa maklumat juga. Tak ada masalah dengan Allah Ta'ala. Kan balah kan. Sofiyah ni kecil hati dah sebab isteri Nabi ni, Hafsah dan Aisyah, kata macam-macam dia. Tahu tak, Sofiyah ni berbanding isteri-isteri Nabi lain, Sofiyah ni comel. Comel loteng. Comel ke dia mana? Comel loteng orang kata. Jadi ada sikit lah. Sebab mereka ni, sebab Sofiyah tadi orang Yahudi. Jadi mereka ada sikit lah masalah ni. Nangislah Sofiyah. Ni Hafsah dengan Aisyah kata macam-macam pada dia ni. Lalu Nabi SAW pergi jumpa Hafsah. Ya Hafsah, ittaqillah. Gitu je, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Jumpa Aisyah, wahai Aisyah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Nabi tak boleh play sekarang. Kalau kita tu lagi sebut gitu, apa seorang lah takwa. Ni antaranya. Sebut gitu ya. Nabi lemah lembut pada isteri-isteri dia. Ittaqillah, bertakwalah, jangan buat gitu. Sebab dia orang Islam juga. Macam mana Nabi SAW pujuk Sofiyah pula yang sedang sedih ni. Wah Sofiyah, kamu beruntung sangat sebab suami kamu seorang Nabi, bapa kamu juga seorang Nabi. Siapa bapa Sofiyah seorang Nabi? Sebenarnya Sofiyah binti Huyai ni susu galunya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lepas tu disebut bapanya. Maknanya nenek moyang dulu lah. Macam Nabi Ibrahim kan, disebutkan bapa juga kan. Itu antaranya. Nabi pernah sebut bapa aku Nabi Ibrahim. Maknanya nenek moyang dia kan. Ni antaranya. Masya Allah, subhanallah. Itu macam tu pujuk. Ni antaranya. Kalau kita logi yang nak nangis ngajur-ngajur logi jangan gitu. Kena ada cara pujuk balik dari Allah Ta'ala. Kan? Kita suka pujuk tau.
Ha? Tapi jangan harap kita kadang-kadang ngajuk pas sudah ujuk-ujuk. Aku makan nasi mulut alhamdulillah. Ni antaranya. Lain ya. Tak apa dah. Kita ngalah dak apa dengan Allah Taala dapat pada kau lain pula. Ni antaranya. Nak apa? Itulah cara Nabi sallallahu mendidik isteri-isteri macam mana. Walaupun kita pernah dengar Nabi sallallahu pernah baikok pada isteri yang selama 29 hari ya, sebulan. Masya-Allah, subhanallah. Sebenarnya tujuan apa? Bukan saja untuk mendidik, mentarbiah sebenarnya. Bukan saja. Apa benda pun dalam Islam, buat apa-apa benda pun bukan saja benda sia-sia, tidak sama sekali. Okey. Seterusnya, Nabi SAW menganjurkan dalam Islam juga menjamin hak nafkah wanita dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, rawatan, perubatan dan seumpamanya sebagai satu jaminan sosial yang tetap. Mesti ada benda ni. Ni antaranya. Maknanya sama ada dia bapa, sama ada dia suami, benda ni kena ada. Makanan secukupnya, minuman dan pakaian kena ada. Kena bagi kan? Untuk lelaki kita sekurang-kurangnya ada pakaian untuk kita pakai. Walaupun bukan beli tiap-tiap bulan. Setahun tu ada dah 2-3 gelas. Untuk kita pakai kan. Cukup kau beli daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Sebab perempuan ni dia unik sikit. Semua atas kepala kena kat tudung. Tu ni blok bawah pakai stokeng contohnya untuk aurat kat bawah tu contohnya. Tak salah. Kalau sekarang senang lelaki mudah je. Kalau dah perempuan ni ada baju dia, jubah dia, tudung sekali kaki beres dulu. Biasa orang lelaki kan. Allah hai gurau dalam gurau je tak banyak. Ni antaranya. Ni asing, tudung beli asing, baju beli asing. Kalau baju kurung beli asing pula. Bawah pula, yang dalam pula macam-macam. Ni antaranya. Masya-Allah, subhanallah. Tapi itulah dalam Islam macam tu sekali menganjurkan kita ada kedekapan dia. Ini adalah satu daripada keindahan Islam kerana perempuan mempunyai peranan yang amat penting dan genting, iaitu melahirkan anak dan membesarkannya. Tanggungjawab menuntut perhatian sepenuhnya. Memang bila kita salin macam apa nak cara lagi? Itu dah orang dah tu dah. Pas salin ni orang apa lebih tahu, saya dah tahu sebab saya dah salin pun. Ni antaranya. Jadi bila salin kita dah orang habis tenaga nak push ni. Tu dah. Yang jaga ni ni fizikal ni orang lelaki ni antaranya. Dan jangan kalau boleh janganlah letakkan orang perempuan ni hanya untuk hawa nafsu. Macam zaman learning. Kadang-kadang pening kepala, apa kaitan nak kereta baru tu dengan orang puan? Seksi tengok. Kita nak tengok kereta, tiba-tiba ada sebelah tu puan. Allahu Akbar. Bukan kita nak kata dia comel, tapi gitulah. Kita geleng pada, buat apa dah kawan tu ada situ kata. Ni, itu mendiskriminasi kat orang puan. Nyaknya kawan tu. Ada kaitan pun kereta dengan puan. Ni situasinya kadang-kadang. Selamat dan rahmati Allah sekalian, ni antaranya Islam sangat tuju macam ni. Patutlah bila datang Nabi SAW, betullah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Memang Nabi SAW menjadi rahmat sekalian alam, bukan sahaja untuk umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam saja rahmat tersebut. Bukan. Juga kepada binatang membawa rahmat. Kepada dunia ini dan sejarah dunia juga membawa rahmat. Sebagaimana disebut dalam Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Dr. Nasir Aulwan kan, masa mukaddimah tu, kalau siapa-siapa ada Tarbiyatul Aulad yang menceritakan tentang kehebatan Islam. Antaranya dosa saya rasanya limpal tu, dia kata sekiranya Islam tidak muncul di arena sejarah, kemungkinan kemajuan ketamadunan akan ketinggalan beberapa abad. Kemajuan dan ketamadunan, kemodenan akan ketinggalan beberapa abad. 1 abad 100 tahun. Berkali saya sebut sini saya sebut dah itu siap. Puas semua Cak Ali pun beringat sikit. Ni dengan izin Allah Ta'ala. Ni antaranya situasinya. Masya-Allah, subhanallah. Sebab itu rahmatnya Islam ni dan munculnya Nabi SAW di arena sejarah, ini keadaan dia. Tu keadaan dia. Bahkan lebih spesifik lagi kepada orang puan. Kalau dulu kita tengok orang puan dipandang hina, dipandang negatif, dipandang hanya untuk hawa nafsu, na'udzubillah.
untuk simpang. Tapi bila Nabi SAW muncul, syariat Islam memuliakan orang puang, sangat memuliakan. Kita sangat beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam ini. Orang puang pula sangat beruntung sebab banyak apa penghargaan-penghargaan yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang puang, sangat banyak. Tak terkira. Hari ni saya sebut pun berapa benda pun. Ada tak nak mari, ada berapa perkara dalam pada otak nak mari, nak kabur. Itulah kita sebenarnya. Jadi kita bersyukurlah. Janganlah kita rasa kekurangan tersebut menyebabkan kita rasa pedikar. Sebab apa? Dalam harta pusaka orang puang dapat je, orang lelaki dapat dua. Jangan. Sebab tanggungjawab orang lelaki lebih besar. Tanggungjawab orang lelaki sangat besar. Tak ada banding ni. Kita sikit je. Lepas tu dapat sikit, alhamdulillah. Lepas tu saya tanya tadi, kalau lah dalam syariat ni beri kita harta banyak tapi tanggungjawab lebih besar daripada orang lelaki. No. Ambuh kan? Ambuh. Tapi kalau pitih nak kita ni, harta nak. Tapi itulah ada hikmah belaka. Bukan saja-saja dalam Islam buat tu. Dan Allah Ta'ala tahu mencipta kita ni lelaki puang ada tanggungjawab masing-masing. Jadi kita bersyukurlah sama ada lelaki sama puang seiring pun, tapi walau bagaimanapun dalam amal ibadat tetap seiring, tidak ada beza. Amal ibadat seiring, walaupun kalau semayang berjemaah orang lelaki di depan, orang puang di belakang, tetap dia seiring. Allah Ta'ala tak kira mu depan mu belakang, Allah Ta'ala kira ganjaran pahala reward di sisi Allah SWT. Itu terbaik. Yang mana? Di sini hati kita tunduk ikhlas pada Allah Ta'ala, bukan depan walaupun belakang. Walaupun mereka berperang berjihad fisabilillah, kamu di rumah dia ganok, bukan itu bezanya. Tapi ganjaran semua dapat di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu sajalah pada petang ni yang mampu saya laporkan. Cukup sejam dah mulai alu, tak apa nak masuk waktu asar berdoa. Itu saja mampu saya pakai petang ni. Moga-moga sedikit manfaat yang kita kongsi memberikan pada kita. Jadi bersyukurlah kita menjadi umat Nabi SAW. Sangat banyak benda ganjaran yang Allah Ta'ala beri pada kita, terutamanya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Saja yang mampu sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa hadina siratal mustaqim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.